minta semua kami awak semua kalau kami datang ke malam tu kerana main di depan dari nama program itu lancar atau jalan lancar besok belum nanti isi antara kami mimpi rawan mimpi man ninga bukan masih bisa jangka teteguk primas kenyang papas dalam nama antara kami merentuk memberi semua kita tahu berdepan dari mana tanpa menjadi berkat dari semua tim natai diri baiknya tuai pihak lelaki Indo dari menua jauh tempat jauh dari menua Mimpo lagi budak malam itu kami minta tolong minta bantuan dari kita nabi keseluruhan murid mentor sosial spiritual mengenai pemimpin kami serta semua sudah sedia. Tolong Tuhan beri pengambilan mengenai pemimpin kami itu. Beri penemu mengenai perkara tidak beri mengenai Raja Solomon lihatnya. Awak plan penemu jodoh untuk hati memberi itu tahu yang nyata malam itu. Selagi lagi antara pilihnya rakyat percaya dia jadi pemimpin bersama rakyat. Lebuh kami ke sarana orang itu lagi juga ini sekali tolong hirung kepada mereka mungkin semua bahwa lebuh kami mulai ke diri mungkin tempat masing-masing selamat di bawah bayang Tuhan. Nak lupa kami samping memakai tapi dia tidak sedia bola penghari dari menurut ayat semua itu intak kami kalau diserah kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat tembus dunia semua injil. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa yang telah disampaikan oleh Pastor Jabani Kelly. Yang berhormat Puan Hajah Nancy Sukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wakil daripada N25 Encik Terry, Political Secretary kepada YB Nancy Encik Kamarudin Effendi, Temenggung Tony, Penghulu Penguasai dan Konsular, wakil daripada pejabat daerah dan wakil daripada jabatan kerajaan yang ada pada malam ini, konsular dan ahli-ahli parti, PBB, kaum bapa, wanita dan pemuda. Begitu juga tidak lupa kepada rakan dalam BN PRS yang ada bersama kita pada malam ini. Selamat datang ke Majlis Pemimpin Bersama Rakyat yang diada pada malam ini di Dewan Kepayang seperti yang dilihat di belakang sana. Jadi izinkan saya bercakap dalam bahasa Iban, okey? Pemimpin kerja kuat
rakyat mendapat berkat. Itulah tema kita ataupun ramai Jakub. Jadi dalam ceramah beliau pada hari ini tadi yang bertajuk lebih lagi bertajuk kepada perpaduan, dan juga kami ada panggil semua YB Datuk kita tidak akan hadir. Dia pun ada mesej sama saya, dia cuti 30 sampai 3 bulan, dan kemudian turun dan cuti lagi 18 sampai 7 bulan. Jadi walau bagaimanapun sungguh pun beliau tidak dapat hadir seperti kita malam ini, tapi Datuk ada di buah tangan untuk kita sama-sama gembira malam ini. Ada bagi kita belajar sedikit untuk kita malam ini. Jadi itu adalah pesan Datuk pada kita semua. Jadi nampak kita muda YBDC semenjak ia sudah menang berpilih itu tadi. Jadi itu keterubah yang mulai dari kelompok Kepayang. Jadi ngaunya juga mungkin yang besi buah tangan atau besi kita sebut yang agak telah kita itu lebih lagi semua pun tadi yang beri sijil sebagai orang beruang yang berpilih tentu kalau nyampai sijil sebagai berpikir orang benar berjasa dua parti dalam hal Adanya kemudian kita ke rumah itu tidak ada kita Dewan Kepayang. Nyalai kalau saya sudah tersebutnya tadi, lalu aku orang juga sudah dikasih YB sebagai wakil kita tadi sudah tinggal serta waktu serta semua rakyat penduduk di kawasan Sinjan amnya Kepayang. Jadi banyak korap hari ini sudah lebih lagi sudah agensi kerjaan korap kita itu boleh mana kemudian hari seperti jangan tujuan kalau sudah ada. Lalu limpah ringan juga aku mesti menerima kutai dari kita para duduk dari kampung Kepayang mesti menjadi dewan. Depan kuasaan kami di sebelah jauh limit dari dewan itu di sini yang kita agak dewan sini di semua tanya cuma sudah beri kami buang juga. Jadi harap YB berarti kita nya mana YB bilang dewan itu pun kira sudah melihat teman majoriti di kampung Kepayang itu namanya. Jadi perlu tambah sedikit dewan. Ada sedikit peminta natai ke rumah itu sebagai komunikasi. Aku sekali lagi terima kasih bagi semua bala EJK sudah nolong ngadu program itu tadi bersumai memakai dalam sehari dua itu tadi kerja putu ruyung lalu kerja juga merangkap ahli parlimen P200 Batang Sadung untuk menyampaikan ucapan peresmian. Majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Penghulu kita, penghulu ASAI, saudara Cikgu Timban, dan semua ketua masyarakat, wakil-wakil jabatan, ahli keluarga kita dari kampung Kepayang dan kampung berdekatan. Tepuk tangan untuk diri sendiri, puan-puan, tuan-tuan dan payahai sekalian. Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa pada satu hari bulan Januari kita menumpas sejarah mengadakan program yang pertama pada hari pertama di bulan Januari di tahun 2015. Kita berkumpul di kampung Kepayang pada malam ini. Tahniah
ucapkan kepada penganjur kerana menganjurkan program pemimpin bersama rakyat bertemu, sambil kita bercerita bersama-sama, kita berbincang, berkumpul pada tahun yang begitu keramat pada tahun ini, di mana kita mahu melupakan tahun 2014, di mana banyak perkara yang berlaku pada 2014. Jadi kita tidak mahu perkara yang berlaku pada tahun 2014 untuk berulang pada tahun 2015 ini. Jadi ini merupakan satu petanda yang baik, di mana kita sudah dapat melihat bahawa pada tahun ini lebih banyak kejayaan akan dapat kita capai dengan tersemainya api perpaduan yang terus menyala di kawasan kita. Kita ucapkan tahniah kepada Ketua Rumah Uja yang mereka mengadakan, menganjurkan program motivasi dengan tumpuannya, topiknya ialah perpaduan. Saya berdoakan mangsa bencana alam banjir yang melanda negara seperti pesawat AirAsia Indonesia baru-baru ini. Bagi Islam, baca doa Al-Fatihah dan yang bukan Islam, doa untuk diri dengan mengikut cara diri sendiri. Puan-puan dan tuan sekalian, apa yang dah sekalian, banyak yang berlaku pada tahun 2014. MAS, MH17, MH370, baru-baru ini AirAsia walaupun dari Indonesia, tetapi juga kapal terbang masyarakat daripada Malaysia juga, dan tragedi banjir yang berlaku di negara kita amat menyedihkan. Biarlah perkara-perkara ini berlaku pada tahun 2014. Sama-sama kita berdoa supaya tahun 2015 ini membawa kejayaan, membawa kebaikan, membawa kecintaan dan kemesraan kepada kita semua. Jadi pada program pemimpin bersama rakyat pada malam ini menjadi program pembuka tirai untuk tahun 2015, di mana ia juga merupakan yang pertama diadakan bagi mengenang jasa pemimpin-pemimpin masyarakat di kawasan ini. Saya turut merasa besar hati. Tadi saya diminta untuk sign banyak betul CJ. Dah baru datang dari overseas, dari UK semalam, masih jet lag lagi, masa yang bertukar. Jadi dalam saya sign nasib tidak ada yang terconteng, mengantuk sign kerana terlalu banyak yang tak diberi oleh oleh penganjur kita. Kita ucapkan terima kasih dan syabas kepada penganjur kerana mengingati mereka-mereka yang telah menyumbang jasa untuk parti dan untuk kerajaan kita. Tepukan kepada pihak penganjur. Oleh itu saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan selama ini. Dan saya rasa pada hari ini adalah atau malam ini adalah malam yang cukup sesuai sekali untuk kita menunjukkan rasa rasa penghargaan kita kepada mereka yang telah melakukan aktiviti selama ini untuk disumbangkan kepada masyarakat setempat. Saya juga difahamkan pada malam ini seramai lebih 100 orang pemimpin masyarakat diraih pada malam ini, di mana sebagai menang jasa dan bakti yang telah mereka curahkan. Sesungguhnya mereka lah yang merupakan pemimpin barisan hadapan yang bertindak sebagai tempat untuk masyarakat meluahkan masalah yang dihadapi. Saya berterima kasih kepada semua pemimpin masyarakat tempatan di sini kerana mereka lah yang memberi banyak maklum balas, feedback kepada saya, dan kami telah bekerja dengan begitu rapat dan mesra sekali sehingga ia memudahkan kita untuk menjalankan tugas kita dari segi memberi maklum balas untuk membantu masyarakat setempat. Oleh itu kita tidak dapat menyangkal
dan menafikan betapa besarnya peranan dan tanggungjawab yang dipikul di bawah pemimpin-pemimpin masyarakat ini yang terdiri daripada bekas penghulu, bekas cikgu, bekas pengurusi ranting PBB, bekas KJK bahagian, bekas ketua kaum, imam serta bekas bilal dan lain-lain lagi. Dari situ, dari apa yang saya sentuh tadi, di situ kita melihat betapa halus, betapa telitinya penganjur kita. Apabila saya sign tadi, nama tidak kira nama orang itu orang Islam ataupun bukan Islam, semuanya diberi penghargaan pada malam ini. Tahniah kepada penganjur. Maka itu adalah wajar mereka diraih agar jasa mereka terus terpahat bisa membagi kita semua. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, saya berharap mereka akan terus menyumbang bakti walaupun tidak lagi memegang jawatan penting dalam masyarakat, agar pewaris yang sedang dan akan meneruskan kesinambungan tampuk kepimpinan akan dapat mempelajari ilmu kepimpinan daripada mereka dan dimantapkan lagi dengan pendekatan baru yang disesuaikan dengan perubahan persekitaran masa kini. Kita perlu sedar bahawa ada pemimpin harus pergi, tetapi walaupun mereka sudah meninggalkan jawatan, tetapi tetap memberi sumbangan untuk memberi peluang kepada orang baru untuk menjadi pemimpin. Jadi di sini kita memberi peluang kepada semua peringkat masyarakat untuk memberi pengalaman kepada mereka supaya apabila mereka mengambil alih sebagai pemimpin, maka ada di antara jasa kita yang telah mereka telah menjadi panduan untuk mereka memimpin masyarakat generasi mereka. Jadi perempuan dan tuan-tuan sekalian, menyentuh tentang peranan penting pemimpin masyarakat, terutama sebagai sumber dan rujukan yang boleh dipercayai dalam menjalankan tanggungjawab itu adalah penting untuk mereka menyampaikan informasi yang sahih. Sebab pada masa ini kita banyak dicabarkan ataupun didedahkan dengan informasi melalui sosial media. Maka dengan itu kita perlu merisahkan informasi yang kita terima dan informasi itu boleh dipercayai kerana mereka juga akan memainkan peranan penting dalam memperbetulkan persepsi dan maklumat tidak benar terutama di media-media sosial. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, lihat saja penyebaran maklumat palsu ketika negara kita berdepan dengan musibah banjir. Kalau kita perhatikan pada masa ini, dalam negara kita menghadapi musibah banjir, ada juga mereka yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan maklumat-maklumat palsu. Jadi janganlah kita terus percaya kepada apa cerita melalui Facebook, melalui Twitter. Keadaan ini memerlukan tindakan pantas dan segera semua pihak, lebih lagi pemimpin-pemimpin masyarakat yang lebih tahu kebenarannya. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, kami sebagai menteri pun kadang-kadang kami terpengaruh apabila menerima berita, macam-macam berita kita terima pada akhir-akhir ini. Jadi terpaksa kami mendapat keresahan daripada menteri yang bertanggung jawab untuk memastikan cerita yang dikeluarkan dalam Facebook maupun Twitter kadang-kadang seolah-olah ianya begitu betul sekali kerana ianya dikeluarkan dengan menunjukkan sekilas kerajaan kononnya. Ada rujukan dari kerajaan, tetapi sebenarnya tidak semuanya itu betul. Maka menjadi tanggungjawab para pemimpin sekalian untuk memastikan sama ada informasi yang diterima itu adalah informasi yang betul. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, dalam melangkah masuk tahun 2015 ini, sudah tentu setiap daripada kita telah menanamkan azam untuk mencapai lebih banyak kejayaan. Begitu juga dengan saya yang menyimpan seribu satu hasrat
untuk melihat kawasan P200 terus maju dengan lebih banyak projek-projek yang meningkatkan infrastruktur di kawasan-kawasan kita yang boleh memanfaatkan semua penduduk di sini. Oleh itu, saya berharap setiap usaha dan perancangan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di kawasan ini dapat kerjasama erat penduduk kampung. Sebab ada di antara projek-projek apabila kita nak laksanakan, akhirnya ada pihak tertentu minta ganti tanah, minta ganti ini, padahal itu tidak termasuk dalam projek. Maka ini menyukarkan kita kepada program, menyukarkan kita untuk melaksanakan projek yang ingin kita laksanakan di kawasan ini. Harapan saya juga agar penduduk di sini terus mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran masing-masing, kerana pembangunan yang akan dilakukan nanti akan merubah lanskap persekitaran serta sosioekonomi kawasan kita. Puan dan tuan sekalian, tadi kita mendengar Tuan Uja ada memohon minta saya mungkin ada yang nak dijadikan buatannya, nanti saya berikan. Ada juga permohonan bila saya di bawah tadi ada juga Cik Timban ada menyentuh sesuatu. Nanti sebelum saya mengakhiri ucapan saya akan sahut pantun itu, walaupun tidak dalam bentuk pantun tetapi dalam bentuk mesejnya. Sebagai contoh pembuatan dari segi pembangunan infrastruktur di kawasan kita, projek Jambatan Batang Sadung yang dijangka siap pada tahun 2016 telah akan memberi sinar baru yang akan merancangkan lagi ekonomi dari segi pemasaran hasil dan produk pertanian penduduk di sini. Malah kita sudah merasakannya. Kita merasa bagaimana dari Jambatan Gedong ke Semenjang boleh meningkatkan sosioekonomi di kawasan Semenjang. Kerana kita telah melihat bagaimana ramainya orang dari Gedong datang ke Semenjang untuk membeli barang-barang di sini. Maka di sini kita mengharapkan agar penduduk di kawasan Semenjang bersiap sedia. Saya lupa saudara Bojeng yang duduk dekat dia, saya nampak saudara Bojeng yang non di luar sana. Lalu si kena addressnya. Saudara Bojeng Vice Komisi CBA bersambung kepada apa yang kita nyatakan. Banyak lagi perkara yang kita nak lakukan di kawasan kita. Kalau kita lihat bagi mereka yang tinggal di kawasan sini, di Lubuk Punggol, Lubuk Bunti, di Benat, itu adalah di antara jalan besar adalah menjadi tumpuan saya pada tahun ini. Tumpuan saya kerana saya percaya apabila kita dapat meninggalkan jalan raya di situ pada tahun ini, insya-Allah ianya akan membantu lagi masyarakat penduduk di kawasan sekitar. Sebab di situ ada kawasan Lubuk Samsu, Tegelang, Benat, ada Benat A dan B dekat situ. Ada kampung Sepatu, kampung Lubuk Punggol, Lubuk Bunti, kampung banyak lagi yang berdekatan yang boleh memanfaat daripada jalan raya yang kita harap menjadi kenyataan pada tahun ini. Jadi begitu juga jalan-jalan lain yang jalan-jalan kecil. Saya menerima banyak permohonan daripada ketua-ketua masyarakat. Pada tahun ini kita telah menjalankan tugas kita dengan cara yang lebih strategik, di mana pada tahun lepas pada bulan November saudara Kamal iaitu Setiausaha Politik telah menganjurkan bengkel bersama ketua-ketua masyarakat untuk mendapat maklum daripada mereka untuk memberi kepada kita ataupun kepada kerajaan, kerana dia juga melibatkan pejabat daerah, apakah projek yang diperlukan oleh pihak masyarakat di kampung. Jadi projek yang dijalankan oleh kerajaan bukan merupakan projek yang kita mahu, tetapi ia merupakan projek untuk rakyat yang mereka sendiri mahu. Jadi kita memperkasakan
perempuan kita memperkasakan ketua-ketua masyarakat untuk berbincang dengan penduduknya untuk memohon projek-projek yang diperlukan oleh masyarakat di kampung mereka sendiri. Jadi selain daripada itu, perempuan dan perempuan, banyak lagi projek pembangunan yang akan kita laksanakan selepas ini hasil daripada bengkel bersama pemimpin masyarakat yang telah dimulakan saya nyatakan tadi pada bulan November yang lepas. Dalam bengkel tersebut, pejabat saya akan mengatasi projek infra yang mempunyai impak tinggi kepada rakyat. Selain daripada itu, perempuan dan perempuan, rancangan projek infra saya juga telah meletakkan KPI untuk diri saya sendiri. Bukan saja perempuan dan perempuan memberi KPI untuk saya sendiri memberi KPI untuk diri saya sendiri untuk melihat perkembangan positif dalam prestasi pendidikan anak-anak di 241. Tadi baru saya berbincang dengan isteri kepada saudara siapa nama tadi bersama dengan di gereja tadi. Beliau dari Unimas, beliau akan menjalankan research. Jadi saya akan bersama dengan beliau kerana saya dapati di kawasan kita ramai pelajar yang pandai, ramai pelajar yang bijak, tetapi masalahnya hanya dari segi bahasa Inggeris. Maka kita nak mencari ataupun mengenal pasti kenapa gagal atau student yang di sini gagal dari segi pelajaran yang tertentu yang boleh menyumbang kepada kegagalan mereka walaupun mereka merupakan anak yang cerdik. Jadi di situ kita akan mendengar atau menerima balas daripada researcher ataupun pengkaji sendiri. Oleh itu, bengkel yang sama juga akan memfokuskan program-program memperkasakan ilmu dan pendidikan untuk anak-anak sekolah, belia, wanita serta ilmu perniagaan serta pertanian untuk semua lapisan masyarakat yang mahu meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga. Perempuan dan tuan-tuan, begitulah saya memerlukan kerjasama semua pihak, baik dari tingkat pemimpin masyarakat sehinggalah akar inti untuk terus mengekalkan perpaduan yang ada agar hasrat untuk menjadikan P200 sebuah kawasan yang berpotensi tinggi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara menjadi realiti satu hari nanti. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya difahamkan bahawa satu ceramah telah diadakan pagi sebelah siang tadi yang menyentuh soal perpaduan oleh Dr. Syafiee Haji Lugong. Saya berasa amat sukacita dengan pengisian yang dibuat kerana ini menunjukkan bahawa penduduk di sini mahu terus memperbaiki kehidupan dengan memotivasikan diri mereka sendiri menerusi penganjuran program sebegini. Ini secara tidak langsung membantu kita mempercepatkan lagi pembangunan di kawasan ini. Saya dimaklumkan oleh Cik Timban, ramai yang menghadirkan kursus tadi tidak mahu keluar dewan, betul? Betul. Seronok mendengar Dr. Syafiee Lugong. Jadi saya ucapkan tahniah kepada perempuan kerana walaupun kita berada di kampung, kita juga berkesempatan untuk berkursus. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, tadi saya diminta untuk memberi sedikit oleh-oleh. Sebenarnya sebelum ini kita sudah beri 5,000 kepada penganjur, dan pada malam ini saya akan menyerahkan cek, betul? Saya akan menyerahkan cek sebanyak, saya tambah lagi 10,000, okay? Untuk dan ada juga dipohonkan oleh saudara, oleh Cikgu Timban dan rakan-rakannya tuan rumah untuk mendapatkan projek atap repair. Ini saya nyatakan sini pada 2 tahun lepas memang ada projek tersebut, ada peruntukan. Jadi untuk kali ini tidak ada lagi projek tersebut. Tetapi walau bagaimanapun, kalau ada cara, kalau kita hendak itu memang ada caranya. Saya akan bincangkan bersama jawatan kuasa bagaimana cara kita untuk membantu
walaupun tidak ada, memang sebenarnya tidak ada lagi projek repair untuk sebab itu di bawah satu MBB pada tahun 2012. Untuk tahun ini memang tidak ada, tahun lepas pun tidak ada. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan cara yang terbaik bagaimana kita boleh membantu. Kalau tidak cara yang sama tetapi cara yang lain, kita akan bincang bersama dengan penganjur atau jawatan kuasa. Jadi sebelum saya mengakhirikan ucapan saya, ingin saya menyeru semua pihak agar membuat persiapan menghadapi banjir. Walaupun kita setakat ini masih lagi okey, kata saya ingat pada tahun 2009 dalam dewan inilah kita berkumpul. Memang di sini kena banjir dahulu. Pada masa itu orang menunggu elektrik belum ada lagi pada tahun 2009. Jadi tidak mustahil kalau berlakunya banjir yang teruk, kita kena lagi. Tapi kita doakanlah supaya di kawasan kita tidak ada lagi masalah seperti banjir melanda kawasan kita berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu pada masa ini. Walau bagaimanapun memang kerajaan sudah ada badan-badan yang tertentu, jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk menangani banjir ini. Sekali lagi saya ingatkan di sini, peranan pemimpin masyarakat diperlukan pada masa ini dalam menggalakkan anak-anak muda untuk lebih aktif, membangkitkan diri dalam aktiviti kesukarelaan. Kalau kita lihat apa yang berlaku di negeri Semenanjung, di negeri Kelantan, Pahang, di negeri-negeri yang terbabit yang terkena banjir, mereka memerlukan ramai sukarela, terutama sekali dengan muda untuk membantu. Jadi jika kita tidak lihat musibah yang melanda saudara kita di Pantai Timur, perkara paling diperlukan sejak awal lagi dalam jumlah tenaga untuk dikerah membantu dalam kerja-kerja penyelamat mangsa banjir di seluruh kawasan yang terjejas. Saya berharap kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang berlaku agar kita lebih bersedia dan dapat mengelak daripada kejadian yang tidak diingini. Jadi perempuan dan tuan-tuan, kepada mereka yang mempunyai anak-anak muda, tolong sediakan mereka untuk sentiasa membantu dalam kerja-kerja kesukarelaan. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, syabas. Selamat menyambut tahun baru tahun 2015. Diminta tahun baru ini memberi kita kesejahteraan, seperti saya kata tadi, lebih kecintaan di antara satu sama lain. Kalau ada salah silap yang sebelum itu, tolong maafkan di antara satu sama lain. Merry Christmas dan belated Christmas. Mood Christmas itu masih ada kan? Mood Christmas itu sentiasa ada di situ. Dan dalam tahun baru ini, biarlah kita sama-sama menanamkan azam supaya kita kekal menjadi sebuah kawasan dan sebuah negeri yang begitu disukai ataupun diminati oleh orang ramai sekarang, di mana negeri Sarawak merupakan negeri contoh dari segi perpaduannya. Jadi kita kekalkan perpaduan itu di kalangan kita supaya kita dapat menumpukan perhatian kita terhadap kerja-kerja pembangunan yang ingin kita capai, tingkatkan di kawasan kita. Dan dengan itu saya lepas Bismillahirrahmanirrahim dengan rasa sukacita merasmikan program pemimpin bersama rakyat di kawasan Kepayang, zon Kepayang untuk tahun ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ianya ke rumah candu anak ranggu. Bisa wakilan ke rumah candu. Ya. Ke rumah muda anak mayang, bisa wakil. Baik, Mas Wakil. Oke. Dari rumah muda namanya. Yang kelima, Watson
anak dari ya, Walsana dari. Pengulung Najib, siapa wakil Pak Inan? Oke, pengulung Najib. Yang ketujuh, 1 anak Acai. Satu anak Acai. Yang ke-8, Natun anak Kiau. Siapa wakil Natun anak Kiau? Orang Kepayang kok. Oke. Oke, Natun anak Kiau. Wakil ke-1. Yang ke-11, Andi yang anak Buddha. Ini siri yang ada. Oke. 2 ya. Jawai anak Lubut. Pengurusi jawatan kuasa pengelola mereka Cenderahati Nagai yang berhormat Menteri. Jadi kita mereka Cenderahati Nagai wakil yang berhormat sekretari ya. Oke, sekretari yang berhormat C. Snowden Lawan ya.